Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin muslimat, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. InsyaAllah bab kedua, nanti siap kita insyaAllah pada hari ini bab yang ke-22 dah lepas ya, dah kan. Baik, saya nak ulas sedikit tentang bab yang lalu, iaitu bab yang ke-22, tambahan daripada syarahan minggu lalu. Baik, iaitu hadis yang ke-41. Baik. Sambungan bab yang hadis yang ke-41 ini dia di bawah bab yang ke-22, iaitu bab iman dan hikmah dimiliki oleh orang Yaman, dan ianya rentetan daripada bab ke-21, bab Nabi menerangkan iman akan kembali ke kota Madinah. Dan saya telah menyatakan beberapa pandangan berkaitan dengan bab 21 tentang iman akan kembali ke kota Madinah, yang masyhurnya di kalangan kita, kita maklum bahawa akhir zaman itu iman ataupun Islam itu dia akan kembali, ataupun tempat tulinnya ataupun kembalinya Islam itu secara tulen itu di kota Madinah. Dan ada pendapat lain yang menyangkal pandangan itu ya, mereka mendatangkan beberapa hujah ya, antaranya hujah di akhir zaman ini seluruh daripada bumi yang berlaku malam dan siang padanya ya, jazakallah khair, berlaku malam dan siang padanya akan sampai kepada mereka Islam, dan akan bercahaya wilayah mereka atau bumi mereka dengan cahaya Islam. Maka dengan bantahan hal itu munculnya pandangan yang menyatakan bahawa iman akan kembali ke Madinah itu adalah sebab iman ini dia merupakan salah satu daripada ataupun perkara asas bagi kehidupan seorang mukmin. Apakah tindakan kita, kerja buat kita, baik sama ada kebaikan atau keburukan, dia ada hubung kait dengan keimanan. Dan kita telah jumpa hadis tentang cabang iman, bid'i wa sittin atau bid'i wa sab'in, 70 lebih atau 60 lebih cabang, adalah perkara yang jelas mengaitkan iman dengan amal seseorang muslim itu. Jadi daripada hal itu wujudnya pandangan yang menyatakan bahawa iman akan kembali ke kota Madinah itu merujuk kepada umat-umat Islam yang menziarahi kota Madinah, yang mana seakan itu mereka boleh disifatkan sebagai recharge iman mereka. Maknanya mereka akan kembali membawa diri mereka ke atas landasan agama yang benar, tunduk, patuh ya? Dan kemungkinannya mereka boleh kembali untuk calibrate akidah mereka itu kembali kepada bagaimana jika mereka melihat bagaimana beragamanya penduduk Madinah, yang mungkin saya boleh sifatkan antara tempat yang paling kuat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Walaupun bukan semua penduduk Madinah itu saleh, bukan semua penduduk Madinah itu taat,
tetapi boleh kita lihat secara zahirnya. Apa-apa yang boleh kita lihat pada sudut, kalau kita mengenal ahli-ahli Madinah yang agamanya baik, maka kita akan lihat bagaimana landasan mereka di atas sunnah Nabi SAW dan kerasnya mereka terhadap perkara-perkara yang boleh membawa kepada khurafat ataupun kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Baik, rentetan daripada bab yang ke-21 didatangkan bab tentang iman dan hikmah dimiliki oleh orang Yaman. Masih ingat lagi tak pandangan apa yang paling tepat berkaitan dengan hal ini? Ini seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Salah dan juga pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan perkataan Nabi ini merujuk kepada sekumpulan orang Yaman yang datang pada masa itu. Dan jika kita baca sejarah Islamnya Abu Hurairah tidak Islam di tangan Nabi. Ia Islam di tangan seorang lain, At-Tufail Ad-Dawsi, satu suku dengan Abu Hurairah. At-Tufail ini lebih awal menerima Islam dan ia pulang ke kampungnya, dan di sanalah Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah mengislamkan ibunya. Jadi bila kita lihat orang Yaman, Nabi puji mereka dengan sikap mereka, sifat mereka, kelembutan, ketenangan mereka. Yang Nabi sifatkan dengan sifat apa? Pengembala apa? Kambing ke unta? Kambing, ya. Ahlul ghanam. Nabi sifatkan mereka ini sebagai ahli ghanam ataupun orang yang mengembala kambing yang terkenal dengan sikap as-sakinah, ketenangan mereka. Tetapi Nabi menyifatkan lawan kepada mereka ini orang-orang Badui, ya. Jadi adakah Badui di zaman Nabi ini semuanya buruk? Tidak, ada Badui yang baik, ya. Ada Badui yang hadis Badui kencing dalam masjid, ingat tak? Kan? So kita baca hadis tu, Badui ni bagus, dia masuk ke dalam masjid, ya, jaa a'rabi, datangnya seorang Badui, ya, fadakhala al-masjid, dia masuk masjid, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Dia Badui tapi dia masuk masjid, dia tahu untuk tahiyatul masjid. Orang kita tak tahu, teruk pada Badui. Jadi dia tahu, maknanya dia ada maklumat ilmu yang baik. Cuma je bila datang masa dia nak buang air, dia hentam kat situ je lah. Jadi mungkin itu antara, boleh jadi dia tak sempat, boleh jadi dia mengikut tata cara Badui pada masa itu, ya, sehinggalah Nabi menyatakan kepada orang Arab ni, masjid ni dia tidak boleh ada kekotoran, tak boleh ludah dan sebagainya. Tapi orang Badui dia tak boleh ludah, dia ludah luar pintu, pula tempat dia ludah. Itu standard mereka lah pada masa itu, ya. Dan Nabi sifatkan mereka ini sebagai al-fakhar dan juga khuyala, ya. Fakhar ini keangkuhan, khuyala kesombongan, ya, disebabkan oleh sifat mereka yang terbina kerana mereka ini ahlul wabar, orang yang mengembala unta. Sikap mereka menjadi keras, mereka kena jerkah unta, mereka kena pukul unta, ya, kerana unta ada sifatnya yang tersendiri. Baik, ini ahli Yaman, ya, kisah yang telah saya sebutkan pada kuliah yang lalu. Hadis yang ke-41 di dalam bab ini juga hadis daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghiladul qulub. Ada perkataan dalam Quran ghaliz, kan, kita pernah dengar kan, ghaliz, ya? Ghilazul qulub wal jafa'u fil masyriq wal imanu fi ahli al-Hijaz, kata Nabi. Baik, Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kerasnya hati, ghilaz, ghaliz itu kan keras, azab yang ghaliz, azabun ghaliz, kerasnya hati, dan jafa fil masyriq, jafa ni maksudnya kasar, sifat macam keras lah, adalah Nabi kata tabiat yang berada di timur al-masyriq. Adakah kita? Sebab kalau tanya orang Arab, takkan ada orang kata orang Malaysia ni sifat dia keras, sifat dia kasar, tak ada. Kalau tanya orang Arab ni, tak tahulah dia puji betul ke tidak, tapi biasa dulu kalau saya kat Mesir, bila dalam Malizi dia kata ahsanun nas fil alam, dia kata manusia terbaik dalam dunia. Tak tahulah dia mengampu ke apa, tapi
Tak tahu pun, mengampu pun tak ada kepentingan dia nak mengampu pun pada masa tu. Tapi saya dapat rasa lah orang Arab puji orang Malaysia ni baik. Ya, betul. Ya, saya pernah tanya ke polis jaga masjid tu, ke Masjidil Haram tu kan, pakai baju tentera tu, polis tu kan, macam mana? Saya kata orang Malaysia, kif Malaysia, kuis, baik, bagus. Dia kata Allah, dia kata kalau semua hujaj Malaysia aku tidur, dia kata bawa kerja. Oh, bagus sungguh macam tu, dia kata. Bangga kita. Kata kalau semua hujaj ni haji umrah Malaysia, dia kata Malaysia, aku tidur tak payah buat kerja, dia kata. Oh, dia kata bagus tu maknanya. Dan dia pernah sebutlah, dan dia sebut serta negara yang memberi masalah kepada dia. Disebutlah. Okey. Dan dalam hadis Nabi, masyriq ataupun timur, Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masyriq, timur. Dalam hadis Nabi, terutama tentang ahadisul fitan, hadis-hadis berkaitan dengan fitnah akhir zaman, timur adalah antara tempat yang menjadi poin utama apabila kita bincangkan tempat berlakunya fitnah. Sebab ia disebut oleh Nabi SAW tentang beberapa perkara, antaranya berkaitan dengan Dajjal sendiri. Dajjal ni pertamanya kita tak tahu di pulau mana ia berada ketika Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal. Tapi Nabi pernah kata dia bukan di Laut Syam, dia bukan di Laut Yaman. Tapi dia di belah mana? Timur, Nabi kata. Dalam hadis, antaranya dalam riwayat Ahmad, disebutkan ayyakhruja min ardi yuqalu laha Khurasan. Dia akan keluar daripada satu bumi wilayah yang disebut sebagai Khurasan. Di Khurasan mana? Iraq, wilayah, bukan, wilayah timur Farsi, Khurasan. Apa ni, negara apa tu? Afghanistan. Afghanistan. Itu wilayah Khurasan, antara wilayah sebelah timur Farsi. Dulu tak ada Iraq, tak ada Iran, tak ada Afghanistan, tak ada Tajikistan. Sekarang Farsi ni dia pecah kepada 4 ni lah: Iraq, Iran, Tajikistan dan Afghanistan. Di sebelah timur itu dipanggil wilayah Khurasan. Itu dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad menyatakan Dajjal dia akan keluar daripada wilayah itu. Kemudian ada hadis lain dia akan disambut oleh Yahudi daripada Isfahan kan, yang memakai Tayalisah, yang memakai serban Yahudi, yang dikatakan cara pemakaian Yahudi Ortodoks. Pun kalau kita tengok Isfahan itu memang jelas dan nyata dia berada di wilayah Iran ataupun wilayah timur juga. Baik. Dan apa lagi yang tuan-tuan perempuan pernah dengar tentang timur dalam hadis-hadis fitnah ini? Antara lain, Qarnus syaitan. Ya. Hadis yang saya rasa sangat masyhur apabila Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu, kata para sahabat, wa fi najdina. Macam mana Najd kami? Najd, bumi Najd, yang majoriti mentafsirkan Najd adalah tanah tinggi di wilayah Iraq ataupun wilayah Farsi. Ya. Sebahagianlah mentafsirkan apabila mereka tidak setuju dengan reformasi yang berlaku di Saudi di zaman Muhammad bin Abdul Wahab itu, sebab majoriti ulama Saudi hari ini mereka lahir daripada Najd. Tak banyak mereka itu, yang setakat yang saya tahu maklumat lah, kebanyakan itu datang daripada wilayah-wilayah Najd. Macam mana tahu? Tengok nama-nama mereka di belakang. So kalau Al-Ghamidi kan, Ghamidi ni Bani Ghamid. Bani Ghamid ni Bani yang dia asal daripada kawasan tanah tinggi, penempatan mereka di puncak-puncak bukit. Asal Ghamid, Bani Ghamid. Dia ada pertembungan juga dulu Bani Ghamid ini dengan Bani Saud. Sebab itu dulu susah. Bani Ghamid ni suara mereka sedap. Suara mereka dia ada kelebihan
itulah munculnya Sa'ad Ghamidi Qari tu. Di Bani Ghamid ni memang terkenal jadi masyhur, jadi alim besar, tapi susah nak jadi Imam Masjidil Haram sebab pertembungan lama. Tapi ada juga hari ni Imam Masjidil Haram, Syekh Khalid Al-Ghamidi Bani Ghamid. Ya, jadi kita tengok bani-bani mereka di belakang tu, kita tahu daripada mana asal mereka, kebanyakannya daripada Najd. Dan ahli keluarga keturunan Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak jadi syekh besar di Saudi. Mereka daripada Najd. Kawasan Najd ini memang dia kena merintasi silsilah Jabaliyah Hijaz. Dia kena merintasi semenanjung tanah Arab punya banjaran. Yang kalau kita daripada Madinah ke Mekah, kita boleh tengok di sebelah tingkap kiri bas penuh dengan banjaran. So kena lepas banjaran tu ke sebelah sana, itu dipanggil sebagai wilayah timur. So mereka kata itu adalah Najd lah. Wallahu alam. Dan Riyadh juga yang menjadi kota asal kepada keluarga Saud disifatkan juga sebagai Najd bagi pembenci-pembenci golongan inilah yang tertentu. Kita tak benci siapa-siapa, kita juga tak menyatakan mereka perfect, tetapi kita tak menggunakan hadis sewenang-wenangnya untuk klaim satu-satu kaum ataupun satu-satu golongan yang kita benci mereka adalah golongan yang dikatakan dalam hadis. Tidak. Kerana Najd wilayah timur yang paling menepati konsep hadis Nabi pada masa itu adalah wilayah Farsi, ya, ataupun nisbahnya pada masa itu dipanggil sebagai wilayah Iraq keseluruhannya. Dan boleh kita katakan kemungkinannya benar kerana setelah wafat Nabi, fitnah ini memang muncul di sana. Bila sahabat kata wafi najdina, bagaimana dengan Najd kami, Nabi tetap berdoa, Allah barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah bagi kami bumi Syam kami dan juga bumi Yaman kami. Nabi tetap tidak mendoakan Najd. Yang kita maklum tentang hadis ni. Dan akhirnya Nabi menyatakan, kata Ibnu Umar, apabila ianya berlaku sehingga 3 kali aku sangka, fa'azunnuhu, aku sangka ianya berlaku sampai 3 kali benda ni. Akhirnya Nabi terangkan, hunakaz zalazil wal fitan. Nabi kata di sana akan berlakunya gempa bumi dan juga fitnah. Bila Nabi sebut fitnah, selepas wafat Nabi, kita tengok berbagai fitnah muncul di sana. Sebelum ni saya sebutkan beberapa orang sahabat membantah Ali bin Abi Talib mengeluarkan pusat pemerintahan Islam daripada Madinah ke Kufah. Sebab apa? Banyak faktor. Sahabat fikir Kufah wilayah Najd timur yang pernah disebut Nabi sebagai tempat muncul fitnah. Najd juga adalah tempat larinya pembunuh-pembunuh Uthman, orang-orang munafik berada di sana. Itu antara sebab para sahabat membantah Ali. Tapi membantah seorang khalifah, dia tidak boleh berlebih-lebihan. Keputusan mutlak di atas tangan khalifah. Apa yang telah dipersetujui, maka berdoalah agar ia adalah keputusan yang terbaik. Ali ada sebab dia. Sebab itu ketika Ali dibunuh, sebenarnya ramai orang Madinah mereka tak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Okey. Orang-orang Madinah pada masa itu hanya mendengar nama satu orang yang disebut sebagai Dzul Thadi, orang yang punyai tanda apa tu? Dia macam tahi lalat yang besar tu. Dia macam tanda yang ada keluar bulu tu. Apa namanya? Ya, dia tak semua orang, bukan semua orang ada orang tertentu je lah yang ada, dia tanda dia lah. Ya. Sebab orang ni dia menjadi sebutan golongan bukan Islam pada masa itu, golongan Ahlul Dhimmah. Ahlul Dhimmah ni siapa? Orang yang mendapat hak tinggal dalam wilayah kaum muslimin secara aman. Mereka menyebutkan pada masa itu Ali telah membunuh kawannya sendiri, sahabatnya sendiri, bukan sahabat Rasulullah lah, tapi Ali telah membunuh sahabatnya sendiri. Sebab Dzul Thadi ini adalah satu orang yang dilihat oleh umat Islam, dia ni rajin solat di mana-mana masjid. Kalau tanya orang Bani ini, dia kata dia pernah solat di tempat kami. Tanya Bani ini, dia pernah solat di tempat kami. Jadi dia ni adalah satu orang ahli ibadah, tetapi dia telah diperangi dalam peperangan Nahrawan. Khawarij tu, dia adalah one of lebih kurang 1,000 orang yang tidak bertaubat, dan ia diperangi oleh Ali, dibunuh. Dan kalau kita ceritakan tentang kisah ini, mereka dibunuh bukan kerana semata-mata mereka memberontak, bukan kerana mereka cabut bai'ah daripada Ali, tetapi kerana mereka dah melakukan pembunuhan ke atas sahabat, mereka dah melakukan rompakan di jalan, mereka buat kekacauan semata-mata untuk mendatangkan fitnah kepada pemerintahan Ali bin Abi Talib. Dan mereka diserang, hampir keseluruhannya mati. Dan setiap satu mayat yang bergelimpangan ni, Ali tarik tengok seorang-seorang nak cari tanda tu, dan Ali jumpa orang itu.
Dalam satu riwayat, kisah ini diceritakan oleh Abdullah ibn Shaddad kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Abdullah ibn Shaddad datang ke Madinah. Dan Aisyah percaya kepada beliau sebab masa tu tersebar di Madinah, tetapi Madinah ni dia aman daripada fitnah. Sebab apa? Aisyah ada kat situ, Ibnu Umar ada kat situ, sahabat-sahabat besar ni masih ada kat situ. Mereka dah bagi dah isyarat kepada penduduk Madinah, kalau datang berita daripada wilayah timur, daripada Iraq, kamu dengar, kamu simpan, lipat, jangan riwayat. Sebab berita yang sampai daripada Iraq pada masa tu, Ali bunuh umat Islam. Masa tu tengok macam mana Madinah boleh kontrol fitnah. Datang satu orang Iraq yang Aisyah percaya, baru Aisyah tanya, dia cerita detail tentang pembunuhan Ali bin Abi Talib dan apa cerita Duthadi tadi, orang yang ada tanda tu kan. Sebenarnya orang itu dulu pernah disebut oleh Nabi SAW tentang kesesatan dia, apa yang akan berlaku dan fitnah yang akan dia buat kepada kaum muslimin. Muncul di mana golongan ini? Nahrawan adalah satu kota yang berdekatan dengan kota Kufah, Iraq. Di mana? Di timur. Dan kalau kita tengok majoriti ajaran-ajaran yang terkeluar daripada ajaran Ahlus Sunnah ini, dia muncul di mana? Di wilayah timur. Dan kalaupun kita tak bincang Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah yang mungkin hanya tinggal pemikirannya sahaja pada hari ini, kelompoknya tak ada, ya. Tetapi Khawarij mungkin ada tinggalkan mazhab Ibadi. Ini meninggal Sultan Qabus, apa ni? Sultan Oman. Dia baik, Sultan Oman ni orang sayang dia, tapi dia Ibadi lah. Ada cerita dia kan, tak apalah, itu cerita lain. Tapi kalau kita tengok yang tinggal hari ini Syiah pun, di mana tempat mereka? Di wilayah Masyriq ataupun wilayah timur, Najd, Iraq, yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Ini tentang kedudukan timur, wilayah timur. Dan kalau kita tengok hadis tu, apa sambungan dia? Ya, Nabi sebut ghalizul qulubi wal jafai fil masyriq. Kekerasan, apalagi kerasnya hati, kasarnya seseorang itu, dia berada pada masyriq, timur. Wal imanu fi ahli Hijaz, dan Nabi puji iman dia berada pada ahli Hijaz. Tahu Hijaz Madinah, Mekah, Taif. Sebab tu Mekah, Madinah, Taif dalam zaman kecamukan fitnah, dia bukan berlaku di situ. Madinah, Mekah ni okey je, tak ada. Taif yang duk lawan Nabi dulu tu pun tak terjejas apa-apa. Penduduk Taif okey je, tenang. Tapi dia berlaku di mana? Wilayah Iraq. Mungkin ada poin yang benar juga kenapa Ali pindahkan daripada Madinah ke sana, walaupun sejarah mencatatkan Ali tak berjaya untuk kawal keseluruhannya, tetapi jasa Ali besar juga, terutama dalam memerangi golongan Khawarij di Nahrawan ini. Khawarij ni asalnya ramai. Dia sebenarnya, tuan-tuan pernah dengar tak kisah ni? Takut saya cerita 2-3 kali yang tuan-tuan pernah dengar. Dia asal Khawarij ni adalah Qurra. Qurra ni siapa? Ahlul Quran, pembaca Al-Quran. Berapa ramai pada masa tu yang tak setuju buat majlis tahkim? Lebih kurang dalam 8,000 orang. Ramai. Ya? Dan mereka, kita kena belajar daripada sirah ni. Kita ni walaupun ada ilmu, walaupun kita hatta mungkin guru, macam, taklah saya kata saya, tapi mungkin orang-orang yang sebaris dengan saya, yang mungkin boleh sebut ayat Quran, yang mungkin boleh baca hadis, tetapi bila dalam hati kita ada sentimen kebencian kepada satu pihak ataupun sokongan kepada satu pihak, memang tak mustahil kita akan gunakan apa yang kita simpan daripada nas ini untuk mengiyakan apa yang kita pegang. Itu telah terjadi pada golongan Khawarij. Mereka semata-mata tak setuju dengan majlis tahkim. Kenapa dihentikan peperangan? Muawiyah dah nak kalah dah pada masa itu, ya, kerana tentera dia sendiri step down dan mereka memberontak. Ya, dan mereka gunakan ayat-ayat yang mereka hafal mengikut kefahaman mereka sendiri. Sehingga Ali pergi mula-mula, Ali pergi tak jalan, hantar Ibnu Abbas. Bila hantar Ibnu Abbas, separuh ataupun lebih taubat, masuk balik ke Kufah, dan mereka memberi bai'ah mereka semula kepada Ali. Tapi sebahagian daripada mereka tak mahu taubat, dan itulah yang diperangi oleh Ali. Berada di mana? Wilayah mana? Wilayah Yaman. Wilayah Najd atau wilayah timur. Baik, dan Nabi puji iman ada pada kalangan ahli Hijaz sesuai pada zaman itu yang kita tengok Hijaz, Mekah, Madinah, Taif dan selainnya terpelihara daripada fitnah ini kerana mereka memelihara dan menjaga iman mereka. Ini satu. Dan Nabi juga mengkaitkan soal qarnus syaitan.
Tanduk syaitan. Siapa tahu tanduk syaitan ni apa sebenarnya? Apa tafsiran? Bila kadang-kadang ustaz-ustaz kita baca kan, lalu tanduk syaitan, pernah tak ustaz kita detailkan tanduk syaitan ni apa? Kita boleh nisbahkan dengan kejahatan, fitnah. Qarnun ni, apa makna qarnun? Tanduk lah, qarn kan? Ha? Apa makna lain qarnun bahasa Arab? Khairul quruni qarni. Pernah dengar hadis tu? Baik, sunnah tak kata pernah dengar hadis ni. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairul qurun, sebaik-baik qurun. Qarni kata Nabi adalah qurun aku. Kita terjemah qurun lah. Tapi dalam bahasa Arab, qaran itu satu maknanya adalah satu golongan manusia. Sebab qurun ni dikira satu qurun, satu kumpulan. Satu qurun disebah 4 generasi. Sebab biasanya 25 tahun orang kahwin dan orang akan melahirkan satu generasi. Kemudian anak dia umur 50 dia dapat cucu 3 generasi. Dia umur panjang 100 dia dapat cicit. So 4 generasi satu qurun. So 4 generasi kemungkinannya, ini nisbah secara umum lah, 4 generasi mereka berada pada satu taifah yang sama, satu kumpulan manusia yang sama. Kan? Maknanya apa yang biasanya 3 generasi mereka akan dapat melihat benda yang sama lah. So tahun 2020 ni sebenarnya ramai je orang yang tak sangka dia boleh lihat tahun 2020. Terutama orang yang umur dia 80, orang yang umur dia 94 tahun contoh, ataupun umur yang tak payah ambil banyak-banyak lah. Kan, saya jumpa nenek saudara saya umur 70 lebih tapi sihat. Dia kata dah 20-20 dia renung. Dekat rumah dia ada apa tu, jam yang masjid pakai tu, yang masuk waktu tu kan. Dia 20-20. Dia renung, dia cakap, dia kata tak sangka, dia kata hidup lagi, dia kata tahun 2020, umur dah 70 lebih, sihat lah. Okay. Jadi itu biasanya dalam 3 generasi mereka dapat melihat benda yang sama. Qaran ni adalah satu kumpulan manusia. Sebab tu Nabi kata qarni, kurun aku. Begitu. Dan jika diambil makna ini kepada qarnus syaitan, Al-Imamul Qurtubi beliau bawa satu tafsiran yang agak pelik yang orang tak bawa. Saya pun tak apa cenderung lah tafsiran ni, tapi kita baca juga untuk melihat apa pandangan Al-Qurtubi. Qurtubi kata syaitan ni dia ada 2 qaran. Berapa qaran? 2 tanduk. Sebab kita kata 2 tanduk syaitan. Dia boleh je satu tanduk tak? Macam Ultraman, dia ada yang 2, ada yang 1, ada yang ikut kekuatan Ultraman tu sendiri. Jadi syaitan ni dikatakan dia 2 tanduk. So 2 tanduk, Al-Qurtubi mentafsirkan yang Nabi kata timur, tempat muncul 2 tanduk syaitan ni, ya, adalah suku Rabi'ah dan suku Mudar. Ini pandangan siapa? Al-Qurtubi. Kalau ikut kepada Rabi'ah dan Mudar, dia bukan Iraq. Dia mana? Dia betul-betul wilayah Saudi sebelah semenanjung, ya, sebelah bukan semenanjung tanah Arab, yang sebelah timur Saudi. Sebab di sana tempat tinggal dulu siapa duduk sana? Bahrain, negara suku Rabi'ah, suku Mudar. Dan masa tu memang Rabi'ah dengan Mudar ni dia lawan Islam. Mudar ni memang antara yang kuat lawan Islam pada masa itu. Itu tafsiran Al-Imamul Qurtubi lah tentang masalah qarnus syaitan ini. Walaupun saya rasa saya sendirilah melihat kepada tafsiran yang lain, mungkin tafsiran ini tak berapa tepat. Sebab ala kulli hal ada beberapa hadis lain yang Nabi sebutkan qarnus syaitan ni dia tertakluk kepada masa, waktu. Maknanya dia muncul pada waktu tertentu. Jadi bukan sekadar tempat, tetapi waktu. Waktu dia apa? Dalam Muwatta, Al-Imam Malik bawa dalam Muwatta, dalam riwayat An-Nasa'i, dalam Al-Imam Nasa'i bawa dalam sunannya, di mana Nabi SAW Nabi pernah menyebutkan inna syamsa, matahari ni dia tatlu'u, dia terbit, ya, tala'an maknanya terbit, wa ma'aha qarnus syaitan. Matahari ni bila dia terbit, dia akan terbit bersama dengan tanduk syaitan. Itu Nabi sebut. Tak tahulah saya pun tak tahu nak faham macam mana benda ni. Saya pun tak faham, tuan-tuan nak faham macam mana. Tapi ini antara yang Nabi sebut. Jadi bila matahari terbit, dia akan keluar bersama dengan tanduk syaitan. Fa idza irtafa'at, apabila matahari mula naik, faraqaha, maka tanduk itu akan dia berpisah dengan matahari. Faham tak?
Sebab tu Nabi haramkan kita salat. Ada 5 waktu haram selepas subuh. Ikut tertib. Dia bukan macam tu. Dia selepas subuh, selepas itu adalah waktu matahari terbit. Walaupun sebenarnya bersambung waktu tu. Kan? Selepas subuh tak boleh. Kemudian waktu matahari terbit. Tulu'us syams tu tak boleh. Jelas. Sebab tu kita tak boleh solat sampai matahari naik. Baru kita boleh solat. Sebab Nabi kata, فَإِذَا ارْتَفَعَتْ apabila matahari itu naik, فَارَقَهَا barulah qarnus syaitan itu, tanduk syaitan itu berpisah dengan matahari. Baru boleh solat. Okey. فَإِذَا اسْتَوَتْ apabila matahari istiwa, tegak, boleh tak solat? Tak boleh. Waktu ketiga haram untuk solat. Dia hanya diizinkan untuk satu golongan je. Siapa tahu? Mengikut hadis Abu Daud tak silap saya, orang yang datang masjid awal hari Jumaat dan dia solat berterusan sehingga imam naik mimbar baru dia stop. Itu saja golongan yang boleh langgar waktu istiwa. Selain daripada itu tak boleh. Waktu matahari tegak lebih kurang dalam pukul, hari ni pukul 1 kot, sebab 1.20 kan masuk zuhur. Dia biasanya mana-mana negara pun istiwa ni lebih kurang jam 12 sebenarnya. Lebih kurang jam 12. Sebab kita kan waktu kita dicepatkan. Kalau kita duduk Sabah pukul 12 lah waktu tu. Kan? Macam tu. Okey. Fa iza stawat kata Nabi, apabila matahari itu tegak, ya, qaranaha, dia akan muncul balik. Tanduk tu. Dia akan datang balik. Dia muncul. Wallahu alam. Dan waktu itu waktu yang Nabi SAW tak benarkan salat. Fa iza zalat apabila matahari gelincir, yakni masuk waktu zuhur, faraqaha, hilanglah ataupun berpisahlah tanduk syaitan tadi dengan matahari. Bila dia muncul balik, thumma idza, ya, qarabatil ghurub, apabila hampir waktu matahari tenggelam. Sebab itu haram salat ni bukan pada ini ufuk matahari datang macam tu. Dia bukan haram masa matahari dah mula tenggelam. Dia sebelum tu lagi. Apabila matahari dah turun warna kemerahan untuk tenggelam, sebab Nabi kata faida thumma idza qarabatil ghurub, apabila matahari itu dekat nak tenggelam, qaranaha, dia akan datang balik. Dia akan bersama balik dengan tanduk syaitan tadi, akan datang balik dengan matahari. Thumma idza gharabat, tapi apabila matahari habis tenggelam, faraqaha, dia akan berpisah dengan matahari. Apa sebenarnya tanduk syaitan ini? Wallahu alam, hadirin sekalian. Ya, jawapan paling mudah lah bagi saya, wallahu alam. Ya, tapi saya sampaikan maklumat ni kepada tuan-tuan. Qarnus syaitan Nabi sebut dalam 2 keadaan. Pertamanya fitnah timur, dan yang keduanya adalah waktu tertentu yang Nabi SAW haramkan kita bersalat pada waktu tersebut. Jadi ada kaitan atau tidak ada kaitan? Wallahu a'lam. Ada yang tanya saya lah tentang gambar baru ni apa semua kan. Tak tahulah, sahih gambar tu? Ada yang nafi kan? Tak ada kat setakat ni. Tak jumpa lagi. Ada kan gambar macam tanduk syaitan tu yang keluar dekat Teluk Farsi, ada fotografer ambil warna merah masa matahari nak terbenam. Wallahu a'lam. Ya? Waktu gerhana ke saya tak pasti, tapi dia memang jadi sebiji macam tanduk syaitan tu kan. Masa gerhana Masa gerhana. Oh, masa gerhana tu sebiji jadi macam kepala tanduk kan. Syaitan yang orang gambarkan syaitan tu macam tu lah dia punya tanduk tu keluar. Dan hanya kebetulan benda tu menepat, saya tak kata mutlak. Nanti tuan-tuan kata saya bawa teori konspirasi pula. Kan? Dan saya kata tapi hanya sahaja dia kebetulan Nabi sebut tanduk syaitan berlaku pada salah satu waktunya, waktu itu waktu hampir terbenam. Dan yang keduanya adalah kebetulan gambar diambil di Teluk Farsi, memang kawasan timur, sebelah timur. Wallahu alam. Kalau benar, ya, sadaqallahu wa rasuluh, maha benarlah Allah dan Rasulnya. Kalau tak benar peristiwa itu, akan adalah peristiwa lain yang menepati apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan qarnus syaitan, tanduk syaitan, masalah timur dan kaitannya dengan waktu-waktu haram salat ini. Ya, wallahu alam, insya-Allah. Baik. Tapi nyatalah sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke saya ada dulu pelajar saya, dia belajar lama dengan saya, lepas tu dia kerja di Iran. Saya kata tak boleh ke tak pergi? Saya kata kena pergi lah Ustaz, dia kata. Saya pesan dekat dia baik-baik,
kan, sana ni Syiah kan. Lepas tu dia tanya saya, Syiah ni boleh makan tak makanan dia kan. Dah pula satu kerja nak jawab kan. Tapi saya bagilah, saya kata nanti puan pergi sana, puan akan tengok tempat wuduk dia ada sinki je, tempat basuh kaki tak ada. Kalau Syiah dia tak basuh kaki, dia sapu kaki kan. Lepas tu nanti puan akan tengok waktu solat dia tak cukup 5 tau kat masjid kan. Ada yang 3, ada yang 4, asar tak ada kan. Saya pesan tu, bila balik dia ikut Syiah. Sebab apa? Allahu alam. Tapi saya pernah cakap dengan dia dan dia tak terima dah lah pada masa tu. And then dia pernah marah saya sebab dia kata, dia cakap dengan saya lah, ni orang profesional kan, cakap pun campur-campur English apa semua. Dia kata, why you always talk about Umar? Dia cakap macam tu dengan saya. So dia dah tahu benda-benda tu. Bila kita sebut kelebihan Umar, dia marah kan. Dan dia kata, awak patut sebut tentang kelebihan ahli, sepupu Nabi begini-begini. Sudah dah tahu lah tu kan Nabi Mandi. Dan antara perkara yang dia pernah sebut dengan saya tengok Islam mereka bagus. Tu yang dia sebut, lebih bersih daripada negara Arab. Saya tak nafi, kalau tuan-tuan pergi Iran, ya lebih bersih daripada negara Arab. Mereka rajin baca Quran, kat mana-mana mereka baca Quran. Kalau pergi memang kita akan nampak situasi itu, betul ya? Tetapi sebab itulah dia dinamakan fitnah. Dia ada beza fitnah dengan mehnah. Mehnah ni ujian nyata. Umat Islam duduk di negara barat, nampak pub, disco, pergaulan bebas, benda tu nyata. Kalau orang kita ikut, bukan kerana dia terkeliru, tak. Saya terkeliru lah masuk disco, saya tak boleh beza ni disco ke masjid, penampar dia bagi. Tak, itu benda nyata. Kalau dia buat, memang masalah dia. Tapi ada benda yang dia fitnah. Fitnah ni lebih bahaya. Macam saya pernah masuk majlis zikir berguling masa kat Mesir dulu, saya pernah cerita dulu kan. Sebab kita nak masuk, kita tengok orang berzikir, kita masuklah ikut. Tapi saya tak tahu dan akhir ending of zikir tu kena berguling. Itu yang saya lari keluar, salah masuk ni kan. Jadi itulah fitnah. Beza fitnah dengan perkara yang nyata, zahir. Itu ada perbezaan. Allahu alam. Dan memang kita tengok pada hari ini, kalaulah Najd adalah wilayah timur Iran, Iraq yang ada pada hari ini, memang benar dia adalah fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Wallahu alam, insya-Allah. Baik. Jadi kita sambung bab ke-23 insya-Allah pada malam ini. Siapa yang tidak beriman maka amal salehnya sia-sia. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, dia baca mati ya tu. Dia bagi Jud'an, ada baca Jud'an, ada baca Jud'an. Boleh dua boleh baca. Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin fahal dhaka nafi'uh qala la yanfa'uh innahu lam yaqul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya, kata Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya, pernah saya sebutkan sini dan mungkin sebahagian kita pernah mengenali nama Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ni, kenapa Aisyah tanya tentang beliau? Kenapa Aisyah terpanggil untuk tanya tentang Ibnu Jud'an? Ya, kerana Ibnu Jud'an ini adalah merupakan salah seorang ahli keluarga Bani Taim ibn Murrah. Keluarga siapa tu? Aisyah sendiri, Abu Bakar. Abu Bakar adalah Bani Taimi, bukan Tamim. Tamim bukan Quraisy. Taimi. Tamim tu Quraisy jugalah, tapi dia daripada pecahan lain. Ya, cuma yang bukan sorry Tamim bukan Quraisy, dia daripada Nabi Ismail tapi bukan Quraisy. Tamim. Kalau Taimi itu daripada nama seorang, namanya At-Taim ibn Murrah, anak Murrah. Kalau yang turun kepada Nabi anak Murrah siapa? Murrah ibn Ka'ab kan. Kilab yang turun kepada Nabi Qusay bin Kilab bin Murrah. So anak Murrah yang nama Kilab itu yang melahirkan Nabi lah, yang ramai di Mekah itu. Tapi anak Murrah lain nama dia Taim, itu melahirkan keluarga Abu Bakar. Sebenarnya keluarga Abu Bakar dengan Nabi jauh, tak dekat. Abu Jahal lebih dekat dengan Nabi, keluarga Nabi. Ya, Aminah ibu Nabi sendiri lebih dekat
dan beberapa orang lain. Kalau kita tengok pembesar-pembesar Mekah lain tu, mereka lebih dekat dengan Nabi sebab mereka lebih bawah turun. Tapi Taimi ni anak Murrah, jauh ke atas tu. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy, macam mana nak hampir kepada Quraisy pun. Kemudian daripada situ, daripada Bani Taim ni lahirlah orang-orang yang boleh dikatakan personality mereka ni sama saja. Pemurah, santun, lemah lembut, suka bantu orang, suka hubung silaturahim, dan itulah sifat yang ada pada Abu Quhafah, atau nama sebenarnya Uthman, ayah kepada Abu Bakar, dan itu jugalah yang ada pada Abdullah ibn Uthman atau namanya Abu Bakar. Sifat itulah yang ada pada mereka. Orang yang sangat dikagumi di kota Mekah kerana sifat kemuliaan mereka dalam soal-soal perkara sebegini. Salah seorangnya adalah Abdullah ibni Juda'an. Okey. Nabi sempat tak jumpa Abdullah ibn Juda'an ni? Nabi sempat jumpa. Nabi sempat jumpa, dan zaman sirah Nabi, ya, zaman sirah pula. Zaman sirah Nabi, zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, telah berlaku satu peristiwa, kalau kita baca dalam sirah, nama dia Hilful Fudul. Satu perjanjian, ratifikasi, bahasa moden sekarang. Okey. Hilful Fudul ni berlaku untuk menyelamatkan ekonomi Mekah. Sebab ada satu orang daripada kabilah kabilah Zubaid, daripada kabilah Yaman lah. Mereka ni daripada Yaman. Mereka datang bawa barang dagangan Yaman. Mekah ni dia tak ada produk. Dia trading. Dia macam Singapura, tak ada. Tapi GDP dia tinggi. So Mekah GDP dia tinggi masa tu, tapi dia tak ada barang. Dia ada apa? Zam-zam. Tak boleh orang trading zam-zam hari ni. Dia tak ada apa, nothing. Tapi dia ada Kaabah. So orang datang, tempat ibadah. Sebab Mekah hari ni tak ada sumber boleh hidup, kan? Orang datang, hotel macam-macam, kan? Tuan-tuan nak jual apa kat Mekah tu? Boleh kaya, jual apa? Jual aiskrim cukup. Tuan-tuan dapat satu stall jual aiskrim kat Mekah, tak payah kerja dah. Sampai mati boleh hidup. Berapa ramai orang beli aiskrim. Orang kita yang tak pernah makan aiskrim pun beli juga kat sana. Itu menunjukkan, tak tahulah, dia kata aiskrim Mekah sedap. Sama je, saya rasa, tak tahu kau sedap kat mana, kan? Baik, Mekah, dia tak ada apa, dia tak ada barang, dia tak ada produk, ya? Jadi dia penting barang-barang luar ni. Antaranya barang datang daripada Yaman, daripada Syam. So barang Yaman masuk, dibawa oleh kabilah Zubaid. Dia bawa, dibeli oleh seorang saudagar Mekah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nama besar, gangster ni. Dia ni, gangster uptown, kontrol pasar. Dia beli, dia tak bayar. Dia ambil barang, dia buat lono, dia tak bayar. Kabilah Zubaid ni dia panjat Jabal Qubais. Jabal Qubais ni dululah sebelah Bukit Safa tu, dan sebelah Masjidil Haram tu. Dia panjat dan mereka buat protes lah. Apa begini. Sebab benda ni, orang-orang Mekah kata, kalau dibawa balik pergi Yaman, teruk kita. Macam mana kita nak jadi tempat trading? Macam ni lah, kan? Jadi salah seorang pakcik Nabi, pak saudara Nabi, namanya Zubair ibn Abdul Muttalib. Pernah dengar? Tak pernah dengar, kan? Sebab Zubair ni antara yang meninggal sebelum zaman kenabian. Abdullah ada 10 orang adik-beradik. 6 termasuk Abdullah sendiri telah meninggal sebelum zaman kenabian. Sebab tu yang tinggal Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah dan juga Abbas. Zubair ni orang saleh, orang baik, tapi Allah lebih mengkendaki beliau telah meninggal sebelum daripada zaman kenabian. Zubair bin Abdul Muttalib, dia telah datang dan dia telah seru supaya orang ini kena dibantu ataupun ditegakkan keadilan untuk dia. Maka kabilah siapa yang datang? Bani Hashim turun. Kabilah mana lagi yang datang? Kabilah Bani Zuhrah. Siapa tahu Zuhrah? Zuhrah ayah siapa? Ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf ayah Wahab. Wahab ayah kepada Aminah binti Wahab. Bani Zuhrah, bani yang terkenal dengan kemuliaan mereka. Mereka turun, kami akan tegakkan. Bani mana lagi yang turun? Bani Taim ibn Murrah, Bani Abu Bakar. Semua bani-bani yang saleh turun sepakat untuk bantu dia. So bagaimana permulaan langkah ini? Dilakukan satu ratifikasi ataupun dalam bahasa Arab dia hilf, satu perjanjian antara ketua-ketua kabilah ini
supaya tidak menzalimi mana-mana pedagang peniaga yang masuk ke kota Mekah. Macam negara kita, kalau tak ada undang-undang, siapa berani invest? Nak masuk negara, sebab tu masuk negara-negara konflik, Somalia apa semua, sebab dia punya tu jatuh, siapa nak masuk? Tuan-tuan nak invest dekat Somalia, buka kedai kat sana, apa jadi? Tak jadi apa, kan? Jadi kita tak takutlah benda-benda macam tu. Sebab tu benda ni dibuat. So berlakulah hilful fudul, dan ianya telah dipengerusikan sendiri oleh Abdullah ibn Jud'an yang mewakili pihak keluarga Bani Taim ibn Murrah. So Abdullah ibn Jud'an menjadikan rumahnya Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata, laqad syahadtu fi dari Abdullah ibn Jud'an. Aku telah menyaksikan sendiri di rumah Abdullah ibn Jud'an satu perjanjian. Ma ahabbu li bihi hamrun na'am. Kata Nabi, perjanjian itu lebih aku sukai daripada seekor unta paling mahal yang berwarna merah. Walau ud'a bihi fil Islam. Kata Nabi, kalaulah aku dijemput kepada perjanjian itu ketika aku dalam Islam, la ajabtu. Aku pasti akan jawab ataupun aku akan penuhi jemputan itu walau dia dibuat oleh orang musyrikin. Riwayat ini dibawa oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, cerita ini. Jadi bila kita lihat, ini adalah antara kisah Abdullah ibn Jud'an yang ada kaitannya dengan Nabi SAW. Okay? Tetapi Abdullah ibn Jud'an ini umurnya panjang dan ia hidup sehinggalah selepas zaman kerasulan. Okay? Saya tak kata siapa yang meninggal sebelum zaman kerasulan itu agamanya betul. Itu pun menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau ikut pendapat yang kuat, mereka tu tak dikira ahlul fatrah. Wallahu alam. Saya pun tak berminat sangat untuk mendetailkan perkara ini, dan ini mungkin agak sensitif lah kerana dia melibatkan datuk Nabi, ayah Nabi dan ibu Nabi. Termasuk Zubair bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi yang meninggal sebelum daripada zaman kerasulan itu. Baik, tapi saya ada pernah nyatakan pandangan juga di sini, dan dulu saya pernah sebutlah benda ni, tak apa. Jadi kita dah sebut dulu. Cumanya ia hidup, tapi mana-mana orang yang hidup selepas zaman kerasulan memang tak ada perbahasan. Kalau mereka mati bukan dalam Islam, maka inilah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Kita sambung, ya, di mana kata Nabi, semasa Aisyah bertanya tentang Abdullah ibn Jud'an semasa jahiliyah yang menyambung tali silaturrahim dan memberi makan orang-orang miskin, lalu apakah hal itu bermanfaat baginya? Rasulullah SAW bersabda, perbuatan itu tidak bermanfaat baginya, kerana kala itu dia belum pernah mengucapkan, wahai Rabbku, ampunilah kesalahanku pada hari kebangkitan. Yakni dia tidak Islam. Dan Allah ini maha adil pada sifatnya. Saya tambah sikit pada masalah ini. Demikian kalau kebaikan Allah tidak hitung kerana kesyirikan saat kematian seseorang, begitu juga kebaikan yang dilakukan semasa dalam kesyirikan, kalau seseorang itu bertaubat, maka dia akan dihitung sekali pada hari kebangkitan. Jelas tak? Sama je Allah nilai. Maknanya siapa pun buat kebaikan, dia akan ada kebaikan itu, walaupun seorang bukan Islam. Okey, datang satu orang bukan Islam, dia tengok ada pengajian macam ni, entah macam mana, dia bagi kita air, contohlah. Susahlah nak berlaku kan, tapi entah macam mana dia bantu, dia tolong. Ya, ada je yang baik ni kan, macam apa tu, surau saya buat speaker kan. Bukan tak mau ambil orang kita, tapi dah ambil dah tak jadi. Kena panggil juga dia baru jadi. Jadi kadang-kadang dia bagi harga tu lain. Dia kata tak apa, you semayang pun tak apa. Kan dia siap test, Allahu Akbar nak gelak saya dengar. Kan. Dia test dia. Jadi dia cerita betul lah itu dalam sebelum Ramadan itu. Saya ada post kat Facebook, saya suka tengok gelagat dia, dan dia bagi harga murah. Cuma saya fikir kalau dia Islam kan, insya-Allah dia bukan tak ada kebaikan, ada pahala, dia ada, dia buat macam tu. Cumanya sebarang kebaikan Allah tidak akan terima tanpa keimanan. Itu je bezanya. Jadi kalau dia ubah, dia taubat daripada kesyirikan, kekufuran kepada keimanan sebelum mati, maka segala kebaikan yang pernah dibuat itu akan tetap ada dan akan jadi kebaikan untuknya di hari akhirat nanti. Sebab tu kadang orang jealous, orang baru masuk Islam 2-3 hari meninggal aksiden. Untung dia tak banyak dosa. Siapa kata tak banyak dosa? Belum tentu. Dosa dulu belum tentu lagi dihapuskan. Sebab bila dosa yang pasti dihapuskan, kita ni kadang-kadang cemburunya tak kena tempat kan.
Kita cemburu. Ya, ada kan orang sebut macam tu kan. Katakanlah seorang bukan Islam, masuk Islam baru 3 hari meninggal kan. Dia kata Allahu Akbar, belum sempat buat dosa. Belum sempat buat dosa. Kita kena ingat, dia kalaupun dia bersih dosanya, kalaupun dia solat, dia baru 3 hari solat. Kita berapa lama solat? Dah 30 tahun mungkin, dah 60 tahun solat. Di mana kerugian kita? Tak. Dan seorang yang masuk Islam, dosa-dosa selain kesyirikan belum tentu diampunkan. Dosa syirik dia pasti. Sebab Islam mengeluarkan kesyirikan dari mengeluarkan seseorang dari kesyirikan kepada tauhid. Kalau dia kembali syirik, mana batallah Islam dia. Kan? Jadi dosa syirik confirm diampunkan, tapi dosa lain belum tentu. Kalau dalam Islam pun dia minum arak, dosa dia minum arak lama tidak diampunkan. Kan? Kalau sebelum Islam pun dia riba, selepas Islam pun dia riba semacam sama. Melainkan apabila dia bertaubat daripada dosa itu baru clean, baru dibersihkan keseluruhannya. Sama ada dosa, sama ada pahala, dia terhitung sama sahaja sebenarnya. Jadi kalau orang dia baru 2-3 hari masuk Islam, kalau dia kedudukannya nanti di syurga, kemungkinannya salah satunya adalah kebaikan-kebaikan yang pernah ia buat sebelum daripada Islamnya beliau. Banyak kebaikan. Sebab itulah kalau kita nampak satu orang yang bukan Islam dan mungkin dia baik dengan kita, dia very friendly dengan kita, dia suka buat kebaikan, janganlah kita sebut baik macam mana pun tak Islam, neraka juga macam tu kan. Saya sekolah dulu campur, sekolah kebangsaan campur. Ada Cina, ada India, ada kawan saya tu, kau baik pun kau neraka, kau tahu tak kawan saya. Saya ingat lagi dulu masa sekolah, saya tercengang duk tengok kan dia kan. Dia pun tak tahu yang dia tu pun ada neraka dia juga. Kan. Ni tak, no point lah kalau kita. So zaman sekarang ni zaman ialah dengan kecamukan politiknya dan sebagainya. Ada yang teruk, ada yang memang nak zahirkan lawan Islam. Tapi hak nak lawan Islam ni bukan Islam saja. Bukan Islam. Islam pun kadang-kadang ada juga 1-2 orang yang memang sengaja nak mencabar. Tapi di samping itu ada juga yang baik, ada juga yang dia faham tentang agama kita dan sebagainya. Dan kalau jumpa yang baik ini, sokonglah mereka untuk terus buat kebaikan. Kan? Mana tahu insya-Allah satu masa mereka mengucap syahadah, dan sampai satu masa di hari akhirat, kebaikan-kebaikan sebelum Islam itulah yang membantunya untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik. Habis. Ada soalan? Okey. Tak ada. Terus bab ke-24. Kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ini sambungan daripada bab seterusnya. Nabi menyatakan tidak akan masuk syurga seseorang itu hatta tu'minu, sehinggalah ia beriman. Pada saat kematiannya dia adalah seorang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Nabi berikan syarat keimanan. Okey, iman pokok utama. Adapun apa yang datang selepas ini dalam hadis ini adalah kesempurnaan. So tidak ada keimanan ataupun kamu tidak dikira beriman hatta tahabbu, sehinggalah kamu saling mengasihi. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi, adakah ingin aku tunjukkan kepada kalian jika kamu buat perkara ini kalian akan saling menyayangi? Afshus salam bainakum, kata Nabi SAW, berikan salam di antara kalian. Wallahu alam. Saya tak syarahlah hadis ni sebab saya rasa hadis ni jelas. Dan cumanya tahabu, tak maknanya kalau orang dia tak pernah bagi salam ke orang pun dia tetap Islam lah kalau tauhidnya sah kan, kalau tauhidnya benar. Cuma tahabu, mengasihi, saling mengasihi antara sesama mukmin adalah kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman amat penting, antara perkara yang akan meletakkan level syurga seseorang. Sebab syurga ni dia ada level dia. Dan saya yakin tuan-tuan ada baca dalam kitab syurga neraka, ada orang yang akan duduk di katil-katil sahaja, akan ada orang yang dapat bilik, rumah, istana, yang paling tinggi istana. Dan kesemua itu ada terlibat dengan soal kesempurnaan iman seseorang itu. Wallahu alam. Sebab itu kalau kita tengok, Nabi menyebutkan imatatul adha anit tariq pun Nabi kaitkan dengan iman, iaitu mengalihkan suatu benda yang berbahaya daripada jalan. So kalau kita tengok ada benda bahaya tapi kita tengok kita tak ada apa-apa tindakan,
Itulah makna, itulah bukti yang mana kita tidak mengasihi orang lain. Tak kisah orang lain kena. Kita minum air tin, air kotak, kita pergi bubuh kat bakul raga motor tak siapa-siapa. Kan? Tengok motor ni kenal ni, motor Abu Muaz, geram kat dia, bubuh kat dia. Teman tengok tadi rasanya tak ada minum air ni, siapa punya pula. Kita boleh buat sesuatu benda yang remeh macam tu, actually sebenarnya dia adalah satu benda yang menunjukkan kita tak kasih kepada saudara kita. Apatah lagi kalau yang kena aniaya itu adalah seorang Muslim. Islam tidak membezakan penganiayaan Muslim dengan kafir, ya, tetapi menganiaya seorang Muslim dosanya lebih berat berbanding menganiaya seorang kafir yang berdosa juga, bukan tak berdosa. Nah, wallahu alam, insyaallah. Baik, tamat. Alhamdulillah. Ada soalan? Bismillah. Dia pada saya lah, kita kena nilai banyak juga tentang apabila kita melihat seseorang ini dia melakukan perkara yang bagi kita jelas perkara itu bid'ah, perkara itu bukan daripada bab agama atau perkara itu terlarang, tetapi ada beberapa perkara manusia ni dia tidak jelas semua benda. Saya yakin mungkin orang kita tak pergi sembah kubur, satu bid'ah yang besar, dan orang kita ni dia tak sembahlah kubur. Walaupun dia ada adat, orang kita ni ada adat cara pergi kubur, tapi sekurang-kurangnya keyakinan saya setakat ni, saya tak tengoklah orang kita pergi sembah kubur begitu. Jelas. Cumanya kemungkinan bid'ah ni pada benda-benda yang lain, yang bagi saya orang ni dia bukan jelas semua benda. Dan di situ kita kena mengambil sikap yang saya rasa terbaik kepada mereka. Kalau setakat dia buat happy birthday tu saya rasa tak payahlah sampai kita maknanya pulau dia dan sebagainya. Macam saya kuliah subuh baru ni, majlis makan happy birthday dekat surau. Saya kuliah ni pelik juga kalau ikhwah kita duk tengok ustaz kuliah tempat ni, kan. Saya kata, kenapa? Boleh Boleh, tak ada masalah. Kan. Tapi kita slow-slow lah kita cerita. Dan memang tak tahulah, saya ada cerita kat sini tak. Dia seorang jemaah ni, dia tanya saya lepas kuliah. Dia nak pertahankan, satu ustaz datang bagi tahu, ustaz ni dia keras sikit lah. Dia ni jenis ceramah, jenis tak jumpa break ni ustaz ni. Dia padu lah dia bagi kan ceramah. Ni jenis pakai jubah, pakai vest punya orang. Jadi ceramah ni dia padu dia bagi, sampai dia tak bagi azan. Dia pernah marah Bilal, muazzin. Kata potong momentum. Jadi Bilal pun, surau tu sampai decide untuk ustaz ni kita tak payah azan isyak. Okey. Satu. Yang kedua, dia cukup marah kalau orang masuk solat tahiyatul masjid. Bukan orang solat depan meja dia. Orang solat dalam satu sudut, tapi dia kata tak faham pertembungan antara wajib dan sunat. Wajib tak datang Baitul Salam. Kalau wajib, hari tak datang kita berdosa. Betul tak? Tak wajib. Amal kebaikan untuk tambah ilmu. Tak benar kalau dia kata majlis ilmu begitu wajib tak. Satunya dia buat satu perbandingan, pertembungan antara dua benda yang tak sepatutnya. Dan ustaz tu kata cukup memadai bila kita masuk ada majlis ilmu, kita duduk langsung untuk mendengar majlis ilmu dan diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dah, cukup. Kan? Ini bukan amalan, ini saya cerita yang disebut, jangan tuan ambil pula. Okay. Bagi kita dah jelas. Saya bercakap dengan haji itu, saya bagi tahu tentang sunnahnya apa. Saya tak payah cerita lah, semua tahu kan, tentang bagaimana kepentingan tahiyatul masjid, orang masuk masjid apa semua tu yang Nabi suruh berdiri balik ketika khutbah. Tak ada nak lawan, nak pertahan. Memang haji, masa tu saya agak temper jugalah. Kita dah cakap tentang sunnah, tapi ustaz dia main tapi. Tapi ustaz, ini kan, memang kita ada rasa geram lah. Sampai terdetik juga dalam hati dia ni, kalau tanya soalan lagi saya malas nak layan. Sampai tahap macam tu lah saya fikir. Tapi kadang-kadang bila saya fikir balik, manusia ni dia mengambil proses, masa.
kita juga sendiri untuk sampai ke tempat ini ataupun untuk sampai ke tahap kefahaman ini, saya rasa mungkin bukan satu hari, mungkin bukan dua hari, tidak. Kadang-kadang ada orang ni dia masuk sini tak jadi, keluar balik, ikut balik macam-macam kerana nak mencari kebenaran. Cuma saya rasa bagi kita lah tanggungjawab kita, mereka manusia, mereka masih lagi Muslim, walaupun ada benda-benda mereka buat yang kita tak setuju. Macam baru ni, masa lepas kuliah subuh, mereka happy birthday selepas kuliah subuh. Mujuk kek je tak ada, tapi ada salah seorang jemaah tu di hari jadi dia happy birthday ramai-ramai. Muslimin happy birthday, muslimat bayangkan muslimat happy birthday ramai-ramai kan. Jadi saya rasa macam geram, kalau ikut hati malas nak ngajar dah apa macam ni. Tapi kalau saya malas, habis itu je lah. Siapa yang nak cerita, siapa yang nak terangkan, dan kita take time, kita ambil masa sedikit demi sedikit, kita nak cerita balik tentang isu-isu benda-benda seperti ini. InsyaAllah kita cerita dengan baik, kita ikutlah kaedah seorang penggembala kambing, ya, berbanding kita ikut kaedah seorang penggembala unta, yang saya rasa lebih bermanfaat bagi orang-orang terdekat dengan kita. InsyaAllah satu masa kita doakan mereka akan diberikan kefahaman, insyaAllah. Macam itulah. So mereka jemput kita majlis tertentu, kita pandai-pandai lah, tapi hak makan kita datang lah. Kan, jemput makan kan, poin dia makan, kita datang lah. Tapi hak lain-lain tu kita pandai-pandai lah. Saya sendiri pun sebagai ustaz ni, tuan-tuan boleh maklum, boleh faham lah macam mana kan. Bukan semua kita mengajar ni, bukan saya berhadapan dengan audiens macam tuan-tuan yang jelas faham. Kadang-kadang ada jemputan-jemputan yang, tapi kita bagaimana kita nak interaksi dengan mereka. Kita tak nak mereka nampak kita jauh, ya, sehingga mereka letak label kalau dia ni tak payah dengar lah, macam tu. Habis lah, kita akan terputus antara kita dengan dia. Dia akan lihat kita, aku akan panggil dia ustaz bila aku jumpa dia. Itu sahaja. Tidak. Tapi kita nak mereka jadikan kita sebagai sandaran, kan. Anything happen, kalau kat tempat ni, carilah Ustaz Zai sebagai contoh. So bila orang dah letak macam tu, kita lebih mudah untuk rapat, untuk advise mereka. Dan itulah yang kita nak dalam dakwah ini. So benda-benda bid'ah yang kita, bukan bid'ah kecil lah, tapi bid'ah-bid'ah yang kita yakin benda ni bukan semua orang faham, tak apa, slow-slow insyaAllah kita cerita sikit demi sedikit, insyaAllah mudah-mudahan mereka faham. Allahu a'lam, insyaAllah. Baik, ada soalan? Jelas? InsyaAllah tamat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.